Hari ini kita bincang berkenaan dengan anak pungut dan hukum yang berkaitan. Anak pungut maksudnya ialah bayi yang mana kita temu tengah jalan atau tepi jalan atau macam-macam pun, kalau kita temu maka anak tu dinamakan anak pungut. Jadi kalau kita temu tak ada orang, wajib kita ambil kerana menjaga nyawa anak tersebut daripada mati ataupun membawa ke mudaratan. Pengertian anak pungut. Anak pungut bermaksud kanak-kanak yang terbuang di jalanan atau seumpamanya dan tiada siapa yang mengaku sebagai anaknya. Tak ada seorang pun mengaku anaknya. Temu orang budak, maka anak tu nama anak pungut lah. Pensyariatan mengambil anak pungut. Mengambil anak pungut adalah disyariatkan. Ia berdasarkan firman Allah, wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Ayat ini menaskan kepada kita supaya umum buat kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu bersikap tolong menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Wa man ahyaha fakaannama ahyan nasa jami'a, dan siapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia seluruhnya. Permana sabda Nabi SAW, man nafasa mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan satu daripada kesusahannya pada hari kiamat, hari akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang yang berada dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menuntut aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia, akhirat dan akhirat. Allah akan membantu seorang hamba selagi mana dia membantu saudaranya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa asyara bi isbi'aihi as-sababati wal wusta isyaratan ila shiddatil qurbi bainahuma. Kata Rasulullah SAW, aku dan penjaga anak yatim bersama-sama di dalam syurga seperti ini. Nabi tunjuk dua jari. Ini panggil sababah, yang ni dia panggil wusta, dekat. Sedemikian mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya sebagai tanda mereka berdua sangat hampir kedudukannya hari kiamat. Hadis terusnya daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Siapa yang tidak mengasihi manusia maka Allah tidak akan mengasihinya. Hukum mengambil anak pungut. Siapa menjumpai anak-anak di jalanan yang tidak diketahui siapa penjaganya, maka hendaklah mengambilnya, menjaga dan mendidiknya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jika dia tidak diendahkan oleh siapa pun dan masih terbiar di situ, maka semua penduduk yang mengetahuinya di negeri, daerah dan kampung berkenaan berdosa. Jika seorang daripada penduduk mengambil, menjaga dan mendidik anak tersebut, maka kesemua penduduk tersebut terselamat daripada ditimpa dosa. Firman Allah Ta'ala, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Bahawasanya siapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan siapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah kita nak bincang berkenaan dengan anak pungut ni. Anak pungut ni merupakan salah satu daripada tanggungjawab bersama. Dan biasanya anak pungut akan berlaku bila banyaknya berzina.
bila banyaknya kemudaratan, kemiskinan, kefakiran yang melampau, maka anak pungut ini adalah hak yang Islam jaga, yang dipanggil sebagai laqit. Laqit ini maknanya anak pungut. Dan Islam menitik beratkan isu anak pungut, kerana anak pungut ini kalau kita biarkan dia, kalau hidup tanpa dijaga, dia akan menjadi lebih teruk dan boleh menjahanamkan sesebuah negara. Kerana ketika itulah kebangkrapan akhlak, kemuflisan akidah, berkawan dengan orang yang tak senonoh, membesar dalam keadaan kebebasan tanpa ditunjuk ajar, ketika itulah mereka akan menjadi durjana dan mereka buat apa saja dan kesudahannya amat buruk. Bayangkan kalau satu orang sahaja di satu kawasan sudah berat, bayangkan kalau banyak. Akhirnya mereka menguasai jalanan, mereka menguasai tempat-tempat tertentu, dan manusia lain akan ketakutan dan kebimbangan. Dan ini musibah yang besar, tuan-tuan. Siapa yang menjumpai kanak-kanak terbuang di suatu tempat dan mengambilnya untuk dijaga dan dididik, maka dia wajib mempunyai saksi terhadap tindakannya itu. Hal ini dilakukan demi memelihara taraf merdeka dan keturunan anak-anak tersebut. Dulu kalau tak jadi hamba, sekarang mungkin hamba jenis baru, boleh berlaku juga macam-macam. Dan kadang-kadang penggunaan dengan salah, dididik, diasuh, lalu dijadikan gangster, dijadikan dengan tujuan-tujuan yang tak baik. Ini semua membahayakan. Jika terdapat harta bersama anak-anak itu, dia wajib mendatangkan saksi terhadap harta tersebut. Hal ini dilakukan bagi mengelakkan sebarang tuhmahan dan menjamin hak anak terhadap hartanya, sekalipun orang yang mengambil anak itu ialah seorang yang adil dan amanah. Syarat-syarat anak pungut boleh tinggal bersama orang yang mengambilnya. Dia ada beberapa syarat. Pertama, Islam. Kedua, adil. Ketiga, cerdik dan matang. Keempat, bermukim. Ini dia syarat dia. Apabila seorang mengambil anak terbuang dan dia dibenarkan memeliharanya setelah memenuhi syarat tertentu dengan melihat sama ada terdapat harta bersama anak itu atau sebaliknya. Jika terdapat harta bersamanya dan oleh kerana dia berada di sisinya tiada siapa yang mempertikaikannya, maka dia dianggap sebagai milik anak tersebut. Justru hakim hendaklah memberi keizinan kepada penjaganya untuk membelanjakan harta tersebut bagi kepentingan dan keperluan anak tersebut. Ini jelaslah kalau ada harta. Kalau tak ada, itu cara lain pula. Sebaliknya, jika sekiranya tidak ada harta, maka nafkahnya hendaklah diambil alih oleh Baitul Mal melalui peruntukan dan kepentingan umum. Hal ini kerana harta Baitul Mal disimpan untuk kepentingan tersebut. Inilah hukum yang disepakati oleh para ulama Islam. Hal ini berdasarkan riwayat bahawa Sayyidina Umar ibn Al-Khattab telah mendapat sepandangan para sahabat untuk menentukan nafkah anak-anak pungut. Mereka bersepakat mengatakan bahawa nafkahnya hendaklah diambil daripada harta Baitul Mal. Kanak-kanak yang tidak mempunyai harta tersebut termasuk dalam golongan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, man taraka malan fali warasatih wa man taraka kallan fa ilayya, wa fi riwayah wa man taraka dainan aw daya'an falyatini fa atahu maula. Siapa yang meninggalkan harta, dia adalah untuk warisnya, dan siapa meninggalkan bebanan, maka terserahlah kepadaku. Dalam riwayat lain, siapa yang meninggalkan hutang atau anak tanpa harta, dia hendaklah menemuiku, akulah walinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Baitul Mal bertanggungjawab dalam isu ni. Harta Baitul Mal tak perlu diganti. Hakim tidak perlu meminta harta Baitul Mal yang telah dibelanjakan sebagai nafkah kepada anak tersebut diganti setelah dia dewasa dan kaya. Ini kerana nafkah bukannya hutang, tetapi merupakan hak kanak-kanak tersebut, sebagaimana nafkah suami kepada isteri, nafkah bapa kepada anak-anak. Nafkah anak pungut apabila Baitul Mal tidak berharta. Jika harta Baitul Mal tidak mencukupi dan menampung keperluan anak-anak pungut disebabkan mereka ramai atau terdapat keperluan lain yang lebih penting dan sebagainya,
maka hakim wajib meminjam kadar yang mencukupi untuk memerlukan keperluan anak-anak tersebut daripada orang kaya. Hutang ini dibuat atas nama negara dan hendaklah diganti apabila Baitul Mal mempunyai harta. Boleh juga macam tu. Memberi perhatian kepada anak pungut. Anak pungut ni kita kena beri perhatian betul-betul. Berdasarkan hukum-hukum yang telah dinyatakan, dapatlah disimpulkan bahawa Allah meletakkan tanggungjawab menjaga dan mendidik anak-anak pungut pada kedudukan yang penting dan utama. Semua orang Islam berdosa jika mereka cuai memelihara seorang anak pungut. Pemerintah juga berdosa jika tidak memberi perhatian kepadanya dan tidak cuba memeliharakan bagi menggantikan kasih sayang ibu bapanya. Sehubungan itu, Islam mewajibkan pemerintah berhutang daripada orang Islam yang kaya jika negara itu miskin dan tidak ada cara lain untuk menanggung perbelanjaannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berkenaan dengan anak pungut ini, hukumnya adalah amat-amat penting untuk kita ketahui. Kerana isu anak pungut ni adalah isu sejagat. Isu berlaku di sepanjang zaman. Betapa banyaknya anak pungut di akhir zaman menunjukkan kepincangan masyarakat tersebut. Dan anak pungut ini sebenarnya dia tidak berdosa. Sama ada dia dilahirkan cara sah, dia dilahirkan cara zina, atau seumpamanya, dia tidak berdosa. Yang berdosanya ibu bapanya. Sebab terjadinya anak pungut, yang pertama sekali boleh jadi dengan sebab malu, zina. Yang kedua dengan sebab kefakiran yang melampau. Tapi ini jarang berlaku. Macam contoh, bagaimana zaman Nabi Allah Daud alaihi salam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kisah dua orang ibu, satu tua sikit, satu muda sikit. Ada anak susu dua-dua. Anak dia lah, bukan anak susu, anak sebenar. Tiba-tiba seekor anak tu dibaham serigala atau harimau, atau hilanglah, tak ada dah. Kemudian akhirnya tinggal seorang, anak bayi tu. Masing-masing mengaku anak tu anak siapa. Maka kata yang tua, anak dia. Maka kata yang muda, ibu muda, anak dia. Kedua-duanya mengaku. Akhirnya mereka pergi bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Daud. Bila bertemu dengan Nabi Allah Daud, maka Nabi Daud pun kata, macam mana? Maka bila mengaku kedua-duanya, diputuskan anak ni kepada yang tua. Maka yang tua pun sukalah sebab dia dapat anak. Kerana tak puas hati ataupun rasa macam mana, dia pun pergi bertemu dengan Nabi Sulaiman. Tanya Nabi Sulaiman, macam mana ni anak Nabi Daud. Nabi Sulaiman kata, mudah je, bawa anak tersebut. Bila bawa anak tersebut, dia pun tanya, siapa punya anak ni? Ni kata, saya punya. Yang ni kata, saya punya. Nabi Sulaiman kata, okey, kalau begitu saya ambil pisau. Dia ambil pisau, dia nak belah dua anak tu. Nak belah dua. Satu nak bagi ke hak tua, satu nak bagi kepada hak muda. Bila tengok macam itu, pisau ada di tangan, maka kata yang muda, dia bukan anak saya, ambillah. Maka Nabi Sulaiman pun terus memutuskan anak ni kepada yang muda, kerana sifat syafaqah ataupun kasih sayang mak, dia tak nak anak dia mati, dan bukan anak yang tua. Tengok tuan-tuan, itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fahamnaha Sulaiman. Allah bagi kefahaman kepada Nabi Sulaiman ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, anak pungut ni, dia dalam apa jua pun, peringkat pertama bila bertemu kena ambil. Dia kata tak boleh, biar. Tak, dalam Islam dia ada cara.
kaedahnya ambil dulu. Sudah ambil, apa yang menjadi keperluan asas, dia perlu minum susu, dia perlu makan kecil ke apa, beri dulu. Sudah daripada itu, dia kena pergi ke Baitul Mal. Pergi ke Baitul Mal, ataupun kalau zaman kita kat majlis agama lah, Baitul Mal akan melihat anak tersebut, dan dalam keadaan macam itu dia boleh jaga dulu dengan seliaan Baitul Mal. Baitul Mal mungkin zaman sekarang ni kalau kita ada polis, ada ni boleh menjejaki siapa ibu bapa sebenar. Tahu siapa. Sekarang pula CCTV banyak, mudah sangat buang kat mana, dan hantar siapa ke apa semua sekali. Bila dapat, boleh tanya balik macam mana ibu bapa tu. Kalau tak dapat macam mana, maka sewajarnya ada sebuah rumah. Alhamdulillah setengah tempat tu ada dipanggil Darul Aitam ataupun rumah anak-anak yatim. Tapi asalnya di bawah kerajaan. Kalau tak, maka orang-orang yang individu yang dipercayai dan terpercaya, orang ni syaratnya akan ada lah macam mana. Yang sebaiknya NGO. Kalau seorang ni boleh, tapi banyak isu-isu yang akan timbul NGO, dan kena ada audit, kena ada macam mana duit masuk keluar, dan seumpamanya kena hilang sebarang kesaksian, kena buat pelaporan, kena tengok semua sekali, maka di situ akan jadi lebih terbaik. Suasana seperti ini kena tengok. Kalaulah umpamanya yang menemui itu nak jaga seolah-olah jadi anak angkat, maka di sana ada syarat-syarat dia. Syarat yang pertama, tidak boleh diben dan dibentikan kepada bapa ataupun ayah angkat tersebut. Tidak boleh sama sekali. Iaitu kena. Syarat itu syarat yang telah qat'i berdasarkan ijma' para ulama, berdasarkan nas hadis Nabi sallam, berdasarkan kepada nas Al-Quranul Karim. Kisah Zaid yang asalnya bin Harisah, bila Nabi jadi anak angkat selepas dihadiahkan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ditukar Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turun nas ilahi, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa kepada mana-mana lelaki di kalangan kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, dan dia adalah penyudah kepada Rasul, kepada sekalian Rasul-Rasul yang diutuskan. Jadinya boleh ambil, tapi tak boleh macam itu. Bila ambil tersebut, timbul masalah penjagaan. Penjagaan yang pertama, kadang-kadang ada harta pada anak tersebut, maka yang jaga kena guna betul harta tersebut. Jangan guna cara tak betul. Ada orang mengambil kesempatan, wal-iyazabillah, maka inilah yang dilaknat oleh Allah, yang makan harta anak yatim. Dan termasuk dalam hadis 7 golongan yang menjadi dosanya dosa besar. Ini tak boleh. Nabi sallam sabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, salah satunya wa aklul yatama, makan harta anak yatim, wal iyaz billah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut betapa makan harta anak yatim adalah makan bara api. Tak boleh harta anak yatim. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, imam besar ahli sunnah wal jamaah, imam besar dalam mazhab Syafi'i, bahkan ulama besar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermazhab Syafi'i, lahir di kota Mesir, duduk di Mesir. Dia ni anak yatim, tuan-tuan. Ayah dia percaya ke kawan, beri kepada kawan dia dengan harta yang ada ni, suruh jaga. Tapi amanah diabaikan. Akhirnya harta diambil, anak terbiar. Dipelihara. Allah jadi macam tu, dipelihara oleh orang lain. Orang ini dia jadikan Ibn Hajar ni seolah-olah tak ada apa satu. Anak dia diajar, dia masuk sekolah baik. Ini Ibn Hajar tidak. Tapi Allah bagi kelebihan Ibn Hajar ni, kadang-kadang
Dia punya ayah angkat dia ngaji Quran atas tu, dia dengar saja dia boleh ingat. Pengulangan berapa kali dia boleh ingat. Bila-bila masuk saja sekolah, kalau anak tuan rumah, dia lebih bijak. Lagi deki. Sampai kepada satu tahap anak tu nak marah dia, nak ni. Dia punya adik angkat dengan abang angkat ni. Oh. Akhirnya Hafiz Ibn Hajar dilantik menjadi qadi. Nak jadi qadi ni bukan mudah tuan-tuan. Qadi bukan qadi tempat lain. Qadi di Mesir ketika itu bukan 3 orang alim. Ratusan zaman kemuncak kegemilangan Islam. Sekitar 700 Hijrah atau 800 Hijrah. Hebat Hafiz Ibn Hajar. Tapi dia tahu betapa periknya jadi anak pungut, jadi anak angkat, jadi orang yang anak yatim inilah. Sebab itu Rasulullah SAW beri cakna yang besar kepada anak-anak seperti ini. Keduanya, kalau kita tengok anak-anak seperti ini, dia perlu diajar, diasuh. Bila dia asuh, dia ajar, boleh jadi dia menjadi antara manusia yang terbaik. Saya pernah dengar seorang forum, dia cerita dia ambil anak zina, dia pelihara, akhirnya anak itu dihafizkan, hafaz Al-Quranul Karim, belajar agama. Berlaku tuan-tuan. Sebab betul didikan, bukan salah didikan. Jadi manusia ni jadi luar biasa. Allah boleh bagi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejarah kita tengok ramai orang-orang yang hebat ni asalnya orang yang anak yatim, orang yang tak berkecukupan. Kisah Imam Syafi'i, kisah Imam Abu Yusuf, kisah Imam Malik, dan banyak lagi kisah. Akhirnya mereka menjadi orang yang hebat. Cuma tarbiyah tu kena ada, didikan tu kena ada, buat betul-betul. Dan kita tak boleh lagi zaman sekarang ni, bila tu mengajar agama. Tidak. Kita mengajar agama dan mengajar keperluan hidup. Dia nak hidup. Bila dia nak hidup, setiap orang ni Allah jadi ada kepakaran tertentu. Kul kullun ya'malu ala syakilati. Sebab itu mereka zaman dulu, walaupun mereka termasuk yang disebut oleh Imam Nawawi dan apa, dia ada kepakaran. Dan ada dapatan kata setiap orang tu bukan satu kepakaran, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 di samping ilmu yang dia ada. Macam orang kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni orang ingat dia ni Tok Guru ngajar. Tuan-tuan tahu, Al-Imam Syafi'i antara doktor terbaik, bukan dukung, bukan bomoh, doktor terbaik di dunia masa dia. Teori perubatan dia tahu. Dia pergi ke Mesir sebagaimana yang dinaskan oleh guru kami Allamah Syekh Muhammad Al-Mukhtar Syangkiti. Sampai di Mesir, pakar-pakar perubatan Mesir debat dengan dia, teori. Dia jawab, dia boleh hujah satu-satu. Maknanya dia alim dalam bidang perubatan. Dia bukan orang calon-calon orang, dia hebat. Satu, dia ni orang yang jenis orang yang target, orang yang aim, target. Dia kata kalau 10 aku memanah, 1 pun tak tepat, tak ada. Saya seram mana 10 tak tepat tuan-tuan. Sungguh. Dia ada orang seni dia. Itu dia tu. Maknanya Imam Syafi'i ini orang belah mana? Orang yang bijak. Orang yang takut, orang yang boleh. Dah kalau dia masuk juara memanah Malaysia, dunia dia menang berapa banyak dapat duit kalau tu. Ni kalau nak cakap dunia, nak cakap ni mana-mana. Imam Malik qadi, jadi qadi, orang yang besar di kota Madinah, dipanggil Imam Darul Hijrah. Imam Abu Hanifah, orang yang handal dalam meneka, tapi kata ulama dia pakai sistem mudarib. Mudarib ni maknanya dia tak nega sangat, dia beri modal, dia sibuk mengajar. Jadi dia beri modal,
kepada orang yang dipercayai begini, nega, dia dapat hidup. Tu cara mereka ni. Kita kena tengok macam tu. Boleh buat. Diam. Dan benda ni bukan mustahil, tapi dia nak ada cara betul, masa betul, keadaan betul. Ada seorang sahabat, masa saya pergi Mekah, Mari hari Jumaat saya pergi Mekah. Duduk Mekah pagi, hari Khamis pergi, Jumaat balik pagi. Temu sahabat, dia belajar sama, kadang-kadang macam budak cerdik, cakap agak laju, sungguh pasih. Saya dengar apa kejut. Muda pada saya, jauh junior. Ingat kat 15 tahun 20 tahun junior. Dia korban kambing tak banyak, lembu ni lebih kurang 10,000 ekor je tahun lepas. Macam kita 4 ekor tu banyak benar lah tu. Dia main sah tak, dengan package-nya, dengan ni-nya. Dia boleh sewa hotel. Kadang-kadang hotel sewa tu taklah hotel besar sangat, hotel Sofwah je depan Kaabah tu je. Yang kita duduk jauh, sponsor barang kita bobo sikit-sikit. Kadang-kadang Allah bagi kebijaksanaan dari sini. Boleh tengok ni, boleh ni. Allah boleh bagi, tuan-tuan. Sebab itu anak-anak ni kalau ada talent ni boleh, kita boleh pergi orang ni bidang ni. Bukan semua nak suruh dia dapat PhD. Tak mesti. Ramai orang tak dapat PhD lebih kaya pada PhD, tak habis belajar pun. Tuan-tuan baca 10 orang terkaya di dunia, Bill Gates asal tak habis belajar. Mark Zuckerberg lepas kaya bilioner baru habis belajar. Jack Ma dulu situ nak cerita banyak lah, saya tak naklah sebut ni. Bukan masalah, tapi kelebihan, kesungguhan, diberi jalan betul begini. Ni anak pungut biar berjaya. Kalau anak pungut berjaya, tuan-tuan, sebenarnya baik, amat baik. Kisah suri teladan cukup banyak, tapi masa tak sempat saya nak kisahkan. InsyaAllah lain kali kita boleh sampaikan lagi lah. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-126. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ma tuliba laka syai'un mislul ittirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mislul zillati wal iftiqar. Tidaklah dituntut untukmu suatu seperti keterdesakan, yakni dalam keadaan terdesak dan sangat memerlukan kepada Tuhanmu, doamu lebih diperkenang olehnya. Tiada siapa yang lebih menyegerakan kurniaan Allah kepadamu seperti sifat hina dari dan berhajat kepadanya. Tuan-tuan, kalau saya ambil contoh paling mudah, seorang kaya, dia tengok dua orang. Seorang bila dia bagi duit 10 riyal, orang tu ambil sambil memandang tak memandangnya ada. Ambil gitu je, dia bagilah 10 riyal. Seorang lagi bila dia bagi pada 10 riyal dengan 12 tangan, dengan mengucap syukur, dengan mengucap terima kasih, dengan doakan kepada orang tu, semoga Allah gini. Tuan-tuan rasa untuk second round dia bagi tak lagi hak yang pertama? Tak. Tuan-tuan rasa hak yang kedua dia bagi RM10 ke dia bagi RM100 ataupun RM1000? Boleh jadi RM100, boleh jadi RM1000. Lish? Kenapa? Kerana yang kedua ni nampak keberhajatan, kesungguhan, begitu juga rasa penghormatan, rasa berterima kasih dizahirkan kepada pemberi tersebut. Maka Allah lebih-lebih daripada itu lagi. Kita bila kita ittirar, apa makna ittirar? Desak yang amat sangat, mesti ada jalannya. Mesti ada jalannya. Begitu juga jika sekiranya kita nak perkara itu dapat, maka kita tunjuk betapa kita perlukan, kita berhajat. Keberhajatan kepada Allah adalah jawapan segala-galanya. Hak tu hak sebenar. Dapat yang tu okey. Baca sejarah, semua kemenangan, semua kejayaan,
semua kelepasan, semua kesudahan yang payah dan amat sulit berakhir dengan semuanya mendapat selepas hanya kebulatan kebergantungan kepada Allah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan kisah Nabi Allah Ibrahim. Antaranya adalah dia dengan api besar dah. Dia ada situ. Kata almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Syarawi, kenapa Allah tak jadikan api itu padam, turun hujan? Kenapa Allah tak jadikan Nabi Ibrahim ni dapat gaib, dapat lari, dapat selamat, dapat tak? Kehendak Namrus dan kuncu-kuncunya diikut, dapat takap, dapat penjara, dapat ikat, dapat bawa, api pula ada, kayu api pun banyak, minyak atau bahan bakaran pun ada, api pula boleh ingat betul-betul, nyala pula besar, semua Allah bagi. Sunnatul alam Allah bagi semua. Satu peringkat dia dengan api. Tak ada orang dah. Siapa berani nak selamat daripada Namrus? Grebek mana pun tak berani, tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku? Malaikat mari nak beri bantuan. Dia kata amma ilaika fala. Hasbi min suali. Cukuplah daripada aku duk minta kecuali Allah Tuhanku. Sebab itu bila dia minta ke Allah, Allah take over. Allah kata, maknanya ni direct arahan Tuhan kepada api, bukan orang, bukan makhluk, bukan malaikat, tapi Allah. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami kata, kami itu siapa? Allah. Mana izzah, kebakaran, kebesaran, kemuliaan. Kami kata, hei api. Yana tu dipanggil nakirah maksudah. Api tu je. Api lain kalau kena terbakar je. Api tu je. Kuni mung tu siapa? Api tu. Kuni jadilah kamu. Jadi apa? Bardan, sejuk. Kata ulama, kalaulah Allah berhenti setakat tu, Nabi Ibrahim akan mati kesejukan. Tapi disambah wasalaman. Wasalaman kata orang sejahtera. Bahasa kita kau ekong lah. Mana api tu walaupun sejuk, tapi sejuk tidak menyakitkan, tak menyusahkan. Dan dikhusus sebab Nabi Ibrahim minta, bukan orang lain. Ala Ibrahim. Maknanya kalaulah kita 3 orang masuk dalam api sama dengan Nabi Ibrahim, kita acur lebu. Nabi Ibrahim je selamat. Dia tak kata ala nas, dia tak kata ala orang-orang lain, tapi ala Ibrahim. Ala Ibrahim. Ini arahan. Berlaku tak keajaiban? Berlaku. Nabi Musa alaihissalam jalan, kena kejar dia perang, lari malam bawa Bani Israel. Ada kata 600,000, ada kata lebih lagi, ada kata kurang lagi. Lari. Akhirnya bertemu dengan laut. Nak lari ke mana laut? Laut. Bukan kolam. Ataupun kita kata pari air, boleh ngarung, boleh ni laut. Pada masa itu depan laut, belakang musuh. Kaumnya kata inna lamudrakun, kami akan ditangkap. Kena, tak boleh lagi. Seorang Nabi kata apa? Dalam keadaan tekanan kuat, dia kata apa? Inna ma'i rabbi sayahdin. Aku ada Tuhanku bersama aku. Aku ada Tuhan. Nak percaya macam tu payah, tuan-tuan. Yang akan tunjuk aku satu jalan yang amat luar biasa. Lalu akhirnya suruh ambil tokak dia, suruh pukul 12 kali pukul. Tak pukul. Tuan-tuan ambil tokak, nanti pergi pukul air telaga ke, air parit ke, ataupun petang ni pergi ziarah Pak Dixon, pergi pukul. Bukan sekali, 4 juta pun tak ada benda. Sebab masa kita pukul, kita tak ada benda. Bukan aku tujuan aku apa-apa. Orang suruh pukul, aku pukul. Tak ada.
Tapi dia pukul dalam keadaan musuh belakang, dalam keadaan laut, dalam keadaan kaum, dalam keadaan nyawa, dalam keadaan harap. Mai Rabbi, maka Allah tolong. Tengok, ni ittirar. Nabi Allah Ayub AS sakit, uji lama tuan-tuan, baca sejarah. Dia sebut anni massaniyani dur wa anta arhamur rahimin. Allah, akhirnya Allah suruh dia mandi, suruh pijak, suruh orang panggil bumi ni keluar air, mandi, bersih, selamat daripada penyakit. Selepas belas tahun atau puluh tahun atau banyak tahun, kena Allah uji. Allah pula Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, perang Badar ni ibarat orang yang sudah terhina dan terunyanya, hilang semangat nak lawan dengan satu jumlah yang besar. Pemuka Sanadidu Quraisy, orang besar Quraisy orang ni, yang sahabat ni rasa kerdil, kecil, nak lawan dengan musuh yang boleh buat apa saja kepadanya sebelum pada itu. Semangat pun hilang tuan-tuan. Nabi semayang, Nabi semayang, Nabi semayang, Nabi semayang, sehingga Nabi puncak doa, Nabi kata, Allahumma intahli hazil isabah lam tuqba abada. Ya Allah, kalaulah kamu hina puak ni, kalahkan mereka, sahabat-sahabat kami ni, jangan harap atas muka ke bumi kamu akan diibadatkan lagi. Tak ada dah, ya Allah. Itu puncak, nak naik semangat. Berkat doa tersebut, pusingan pertama sebelum perang apa-apa lagi pun, Nabi boleh bagi tahu sahabat, sini Abu Jahal mati, sini Uqbah mati, sini Rabi'ah mati, sini apa ni Syaibah mati, sini apa ni, Nabi sebut dalam 7-8 orang tokoh-tokoh orang besar, bangsawan kaya, gedebe, samsing, orang ketua Sanadidu Makkah sebut. Kata sahabat, wallahi apa yang Nabi sebut tempat tu, itulah yang berlaku selepas perang. Signal isyarat Tuhan datang. Dan bila berlaku perang seorang sama seorang dipanggil mumarazah. Orang Islam, orang kafir, Utbah, Rabi'ah, Syaibah, 3 orang. 2 beradik, seorang anak. Orang besar-besar. Cabar orang Islam keluar 3 orang Ansar. Dia kata tak nak, aku nak lawan orang aku kenal sedap. Maka Nabi kata, wahai Hamzah, sila keluar sesuai dengan usia. Wahai apa nama ni, Abu Ubaidah Al-Haris, suruh keluar. Apa nama seorang sahabat Nabi, wahai Ali, sila keluar. 2 orang boleh kalah dengan sekejap. Seorang ni sama-sama luka, tak kalah. Akhirnya 2 orang mari ni, dan sahabat kita ni mati dalam perjalanan daripada Mekah, daripada Badar ke Mekah, ke Madinah. Jadi kubur ahli Badar 14 orang, 13 orang di Badar, 1 orang dalam perjalanan. Abu Ubaidah Al-Haris, tak silap. Ini yang berlaku tuan-tuan. Allah bagi kemenangan. Bukan itu saja, banyak lagi ciri. Kalau zaman Nabi itu contoh banyak. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita, bila kita terdesak, bila kita ni, kita mesti pohon kepada Allah. Allah akan mudah guna. Seorang pergi, ibu datang kepada Imam Ahmad, suruh doa. Imam Ahmad kata baliklah. Imam Ahmad masuk rumah, ibu tu menangis. Lalu ada kata ibu ataupun keluarga Imam Ahmad keluar tanya kenapa. Dia kata saya minta Imam Ahmad doa tadi. Imam Ahmad kata balik. Dia kata Imam Ahmad doa dah, doa kamu akan makbul. Betul sungguh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak ajar supaya ibu itu tidak bergantung pada Imam Ahmad, tapi bergantung kepada Allah. Tapi Imam Ahmad doa kepada Allah,
maka kita tengok Allah bagi. Allah bagi. Kadang-kadang macam itu. Ni dalam keadaan macam tu. Banyak lagi kisah doa. Imam Syafi'i hampir kena bunuh, tuan-tuan, ditohmah sebagai penentang khalifah-khalifah Abbasiyin, antaranya Harun Ar-Rasyid. Allah selamat dia. Dia berdoa kepada Allah. Imam Nawawi hampir-hampir kena bunuh ketika mana fitnah mengatakan dia menentang khalifah yang ingin melaksanakan misi jihad. Salahlah Imam Nawawi menentang. Imam Nawawi menentang kerana ambil harta rakyat, harta mereka tak ambil, dan ada beberapa sebab. Tapi akhirnya Allah selamatkan Imam Nawawi, menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Ni ada sahabat kita tanya satu soalan. Anak pungut yang dibesarkan oleh bapa pungut, adakah anak itu mengikut perangai didikan atau perangai dari keturunan asal? Yang pertama sekali, dua-dua ni ada. Keturunan asal pun boleh jadi. Sebab Nabi SAW menyebut fa innal irqa dassas. Manusia ni dia ada buah keturunan dia tu. Macam contohnya anak Nabi. Anak Nabi ni dia ada 7 orang. 6 dengan Khadijah, 1 dengan Maria Al-Qibtiyah. Hak lelaki semua mati awal, 3 orang. Hak perempuan panjang umur hidup. Jadi anak Nabi ni dalam ramai-ramai tu Zainab ada, Ummu Kulsum ada, Ruqayyah ada, Fatimah ada. Fatimah ni dema kata, mengikut dalam riwayat yang kita baca, muka macam muka Nabi. Ada, cuma ni versi perempuan lah. Perangai macam perangai Nabi, memek cakap macam Nabi. Cara tu orang panggil anak bapak. Dia ada juga kadang-kadang buah tu. Sama ada dia ikut mak ayah dia, atau dia ikut atuk nenek dia, ataupun nyang dia, atau pak saudara dia. Dia adakan dia datang. Kita tak lari macam tu. Macam kita orang tengok ni, datanglah orang tua seorang, dia tengok, dia kata hang ni sama macam pak saudara hang. Hang ni nampak macam arwah tok ki hang, atuk hang. Dia tak mesti daripada ibu ni. Itu sebahagian. Tapi dari segi akhlak, dari segi yang ini dia berdasarkan kepada tarbiyah. Dia ada 2. Satu tarbiyah, satu hidayah. Selepas tarbiyah dapat hidayah, maka yang tu dia akan berubah. Dan ini yang menyebabkan kena ajar. Banyak orang mengajar, akhirnya mereka ni jauh lebih baik. Dia akan jadi orang yang cemerlang, orang yang berjaya, orang yang boleh berdikari, orang yang kita nampak masa depan kehidupan, orang yang boleh pembina ummah. Banyak berlaku, tuan-tuan. Dan bukan perkara ni perkara yang kita kata tidak boleh berlaku. Dan perangai-perangai akhlak yang baik ini, kalau ada yang mengajar dengan baik-baik, kesannya adalah kesan yang amat-amat besar. Saya rasa sekadar itulah tazkirah ringkas saya pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitril Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyyina Muhammad sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amir rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtal min tahtina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min syarri anfusina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.